Di antara tanda-tanda besar hari kiamat akan keluar satu makhluk aneh. Satu makhluk aneh dipanggil dalam hadis Nabi SAW dengan nama Dajjal. Satu makhluk aneh bernama Dajjal. Dajjal ni dia mempunyai satu kelebihan. Apa dia kelebihan dia? Apa yang diberi kepada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Sebab itu gelaran Dajjal dengan Nabi Isa sama. Al-Masih, Dajjal, Al-Masih Dajjal. Nabi Isa juga Isa Al-Masih. Al-Masih ni apa maksud dia? Al-Masih ni masaha. Masaha ni maknanya sapu atau sentuh. Maknanya kelebihan dia dekat tangan dia. Tuan-tuan ingat tak? Kalau kita baca sejarah, ketika Nabi Isa AS ditangkap, nak dibunuh, Allah menyerupakan seseorang dengan rupa Nabi Isa. Jadi maknanya dia serupakan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Orang ini maknanya ditangkap kemudian disalib. Kenapa tak diikat, dibakar aja? Dia orang dulu kan bakar atau pancung je, kenapa disalib? sebab biar tangan ni tak bercantum. Sebab Nabi Isa ni mujizat daripada tangan. Kalau tangan dia bercantum, dia boleh membuat sesuatu mujizat. Sebab Nabi Isa ni mujizat dia ada di tangan. Masaha, sapu. Dia boleh mengubat sakit, dia boleh menghidupkan orang mati, dia boleh menurunkan hidangan daripada langit. Jadi makhluk aneh ini namanya Dajjal, Al-Masih Dajjal. Kenapa gelarannya sama dengan Nabi Isa? Sebab dia Al-Masih, dia kelebihan tu ada di tangan, dia ada kelebihan dia. Jadi bila tarikh dia keluar, wallahu alam. Tak tahu Nabi ceritakan tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia. Antaranya tuan-tuan sekalian saya nak cerita sikit. Satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia adalah golongan nelayan. Kita bercakap, dekat Madinah ada laut ke? Ada nelayan pula kan? Sebenarnya 200 km lebih kurang kalau kita daripada Madinah pergi ke satu tempat bernama Yambuk. Yambuk ni laut 200 km kurang lebih. Saya kalau bawa orang pergi ke Mekah, jemaah-jemaah yang diver ni, kalau kat Madinah saya akan bawa pergi ke Yambuk, pergi diving. Selain daripada menunaikan ibadah, Ustaz kita nak diving boleh. Saya akan bawa ke Yambuk, naik taksi ataupun naik van pergi Yambuk diving kat sana. Dekat sana saya kata fikir, inilah tempat Tamim Ad-Dari mula-mula belayar. Jadi Tamim Ad-Dari ni dia belayar daripada Yambuk, tempat berbahasana tu, pergi ke laut lepas ke arah timur. Ke arah timur tu maknanya belah-belah kita, India ke kita ke, wallahu alam, tak disebut secara jelas. Tapi di kawasan sesat 30 hari. Heading dia lari sesat 30 hari. Ulama sebut kalau 30 hari zaman dulu punya pelayaran, sama ada belah-belah laut India atau belah-belah kita. Kemudian terdampar di satu pulau. Pendekkan cerita, bertemu Dajjal di situ, Tamim Ad-Dari. Jadi dia tanya, dah lahir ke Nabi akhir zaman dan sebagainya. Kemudian dia tanya beberapa soalan. Dia kata apa? Adakah di Bishan telah ditanam pokok-pokok tamar? Bishan ni satu kawasan dekat Palestin, dekat-dekat dengan Nazareth. Dekat Nazareth sana ada tu dulu ada padang pasir. Dia tanya, dah ada, tapi dapat mana pokok tamar, pokok-pokok tumbuh? Dia kata tak,
nanti dia akan dipenuhi dengan pokok tamar. Saya biasa bawa orang pergi Palestin, tuan-tuan sekalian, lalu kawasan Bishan penuh pokok tamar sekarang. Dajjal pernah sebut kan, dia kata nanti situ akan banyak tumbuh pokok tamar. Kemudian antara besok Dajjal nak keluar, keringnya tasik Galili dekat belah Palestin, dia ada satu tasik dia panggil Sea of Galilee. Dia tasik besar, dia tasik tapi dipanggil Sea of Galilee. Dekat situ Nabi Isa asalnya Nabi Isa ni asal Nazareth. Sebab tu kalau orang pernah baca buku, orang panggil Jesus of Nazareth, Nazareth. Jadi Nabi Isa pernah kan ada orang Yahudi kena tukar jadi monyet, baca Quran kan, orang Yahudi pernah kena tukar jadi monyet sebab dia tangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu tu macam hari Jumaat kita, dia kena baca kitab dia, tapi dia tak baca, dia kena tukar jadi monyet. Dekat situlah tuan-tuan sekalian, tempat di situ Tasik Galili, tuan-tuan sekalian. Saban tahun semakin hari semakin surut airnya. Satu tahun 1 meter surut air, tuan-tuan sekalian, Tasik Galili ni. Jadi nanti Nabi SAW sebut akan bangkit lahir tanda akhir zaman besar, satu makhluk aneh bernama Dajjal. Dia akan memberi fitnah yang besar pada seluruh orang beriman satu dunia. Dia akan mengajak orang menyembah syaitan, orang menyembah dia tu. Dia mengaku Tuhan dan ajak manusia menyembah dia. Itu cabaran paling besar kita, tuan-tuan sekalian, iaitu mempertahankan keimanan. Itu paling besar sekali. Jadi dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, Dajjal tak boleh masuk. Dia dijaga oleh malaikat. Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kawasan Masjid Haram, Tanah Haram Mekah, dan Tanah Haram Masjid An-Nabawi, Dajjal tak boleh masuk. Jadi maknanya orang kat sana ada kelebihan lah. Habis kita, macam mana kita nak jaga diri kita? Orang sana, maknanya Dajjal tak mampu nak masuk, dijaga oleh malaikat macam satu pagar daripada cahaya. Dia tak boleh masuk. Dia cuba nak masuk, dia tak boleh masuk, sebab dijaga daripada malaikat. Habis kita yang kat Shah Alam, macam mana tuan-tuan sekalian? Kita daripada PJ, daripada Kelang, daripada mana-mana. Habis kita macam mana? Nabi SAW mengajarkan kita satu amalan. Apa dia? Surah Kahfi. Tak panjang, tuan-tuan sekalian. Surah Kahfi itu panjang, tapi amalkan ayat 1 sampai 10 je, tuan-tuan sekalian. 1 sampai 10 je. Takrifan amalan bukan baca 1000 kali sehari, tak. Seminggu sekali paling kurang. Bukan hari-hari pun, seminggu sekali paling kurang. Ini ajar kepada anak-anak kita. Sebab tarikh dia keluar tak tahu. Tak ada sebut Nabi tahun berapa tak tahu. Tarikh-tarikh kita sebut ni benda lepas, benda depan tak tahu. Habis kita macam mana? Apa shield kita? Apa penjaga kita? Surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Ini ajar ke anak-anak kita, pesan. Jadi orang yang membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10, Dajjal tak berani nak dekat. Ni Masjid Al-Aqsa, apa jadi ke Masjid Al-Aqsa? Dajjal dia tak masuk Masjid Al-Aqsa sebab dia sibuk mengkafirkan satu dunia orang. Jadi pada ketika dia ghairah begitu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa AS daripada langit. Kan Nabi Isa tadi diangkat ke langit kan? Dia diturunkan Nabi Isa AS dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Manaratul Baida, di menara putih. Para ulama berpendapat menara putih di Syam, di Syria, di mana para ulama berijtihad di Masjid Umawi dekat Damsyik. Dekat Damsyik ada satu masjid dipanggil Masjid Umawi. Masjid tu sebenarnya masjid lama. Dia bukan zaman kita je. Masjid tu dibangun oleh orang-orang beriman daripada zaman Nabi Isa lagi. Dekat Masjid Umawi tu ada kepalanya Nabi Yahya. Nabi Yahya ni kan disembelih dan dicincang badannya
kepalanya ada Masjid Umawi tu. Dekat situ ada menara putih tinggi, Manaratul Baida. Ulama kata di situ dia diturunkan. Kemudian Nabi Isa AS akan pergi ke Baitul Maqdis. Di sana dia akan bersemayang dengan umat Islam dan bermulalah dia akan memerangi Dajjal. Dan di manakah Dajjal nak dibunuh? Mengikut hadis Nabi SAW, Dajjal akan dibunuh di satu tempat bernama Babun Lud. Babun Lud, di pintu kota Lud. Kota Lud ni di mana? Kota Lud ni di Palestin, 15 km daripada Tel Aviv. 15 km daripada Tel Aviv. Tel Aviv ibu kota dia. Jadi 15 km tak jauh, macam sini mana, sini Kelang kan. Ada satu kota lama, di situ ada kota Lud. Orang Yahudi tuan-tuan sekalian bina pengkalan tentera kat situ. Orang Yahudi ni dia percaya hadis, dia bina pengkalan tentera kat situ, kat kota Lud tu. Kota Lud tu dia ada dua pintu, satu pintu barat, satu pintu timur. Ulama sebut Dajjal akan dibunuh di pintu bahagian timur tu. Di Babul Lud, pintu bahagian timur tu. Ni